Satu. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu kembali dalam sesi bersama dengan saya, sesi live untuk bersama dengan PUJB. Edisi kedua saya bersama dengan usahawan PUJB bersama dengan saya sekarang. Jadi terima kasih. Saya bersama dengan saya punya PA bersama saya, Cik Nesh bersama dengan saya sekarang live daripada Shah Alam. Jadi pada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita sekarang, boleh tulis di ruangan komen dari mana tuan-tuan berada ataupun puan-puan berada sekarang untuk kita berkenalan sebelum kita pergi lebih lanjut untuk sesi kita pada malam ni. Jadi seperti yang kita maklum, sesi kita pada malam ni adalah berkenaan dengan kuasai bisnes Muara Campus. Jadi kalau pada sesi yang lepas saya bercerita tentang bagaimana kita menjaga hubungan pelanggan, itu sebahagian daripada bisnes Muara Campus sebenarnya. Jadi seperti yang kita maklumkan sesi sebelum ni, kita akan berjumpa dalam sesi khas kuasai bisnes model Canvas. Ini yang tajuk diberikan pada saya dan alhamdulillah tajuk ni adalah tajuk yang biasa saya bawa, dan inilah makanan asasi saya dah 5 tahun saya bersama dengan bisnes model Canvas. Jadi bersama dengan saya sekarang, jadi minta kepada sahabat-sahabat yang berada dekat link kita, tolong komen. Okey, Tuan Hazrul Nizam. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih. Coach hebat. Tokek Kelulup kita. Tokek Santero Malaysia bersama dengan saya. Terima kasih. Muhammad Syafiq Abdul Kifli. Bersama dengan kita juga. Hai. Hai. Dia hai, kita hai balik semua. Jadi siapa yang berada lagi, kita tengok dekat sini kalau tengok dekat live kita bersama dengan kita ada lebih kurang dalam 18 orang sekarang. Terima kasih bersama dengan kita. Jadi kita dah pun pukul 9:06. Jadi kita nak berkenalan lagi lebih kurang dalam 5-6 minit lagi akan datang untuk kita sesi berkenalan dulu, untuk tahu dari mana tuan-tuan berada. Jadi kalau boleh tuliskan dari mana berada dan clear atau tidak suara saya. Jadi komen sebab kita sekarang berada menggunakan Zoom, platform Zoom dan juga di dalam platform page PUJB. Jadi sesiapa yang berada dengan saya, sila komen dan juga di mana tuan-tuan berada dan sila tulis komen. Clear tak suara saya, ataupun lain-lain? Jelas tak gambar saya? Clear tak? Jadi sila komen. Jadi masih lagi menanti sahabat-sahabat kita yang berada di mana anda berada supaya kita berkenalan sebelum kita pergi lanjut. Baru 2 orang yang tulis komen dekat sini. Jadi kita nak kenalan lagi ramai-ramai. Dan ada tak yang sesi lepas bersama lagi kali ni? Sebab ada beberapa orang yang sesi lepas tu dia kata sesi lepas yang nak lagi bersama dengan kita dekat sini. Jadi sila munculkan diri. Mana sesi lepas yang datang yang untuk bersama saya kembali. So Amirul Mazlan, Assalamualaikum, clear coach. Okey, alhamdulillah. Marziah, ni nama biasa ni. Clear. Okey, dari mana Marziah ni? Dan Ainul Syafina, semuanya clear, alhamdulillah. Nurul Asmah, saya dari Kulai, jelas terang tanpa dengung. Ui, orang Kulai pun bahasa dengung juga kan. Okey, bagus. Sebab bagi tahu dari mana dia datang. Kulai. Yang lain tak sebut dekat mana dia datang. Dia kata jelas tapi dia tahu dekat mana jelasnya dia. Jadi bagi tahu jelas tu dekat mana tuan-tuan berada bersama dengan saya. Sekurangnya kita tahu adakah peserta ini semua daripada Johor ataupun ada di luar daripada Johor. Sebab PUJB ni memang Johor sebenarnya. Jadi kita nak tahu ada tak suara-suara lain, sahabat-sahabat lain yang berada luar Johor berada bersama dengan kita. Sebab ini program secara live. Live ni tidak ada sempadan. Dan kita sekarang berada dalam new normal baru. Jadi tidak ada sempadan untuk kita berkongsi ilmu. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita nak berkongsi ilmu. Kita bukan nak mengajar, kita santai-santai je pada malam ni supaya semua orang tak stres kan. Tak stres malam-malam. Kita bukan nak mengajar, nanti stres. Nak tidur nanti kalau kita buat berat tak boleh tidur. Nanti kan pening.
Komen daripada Nesa Naimat. Daripada BBU baru dah Marziah Ulu Tiram coach. Okey. Bagus. Ini siapa? Rezwan Bacok dari Benut. Amirul Mazlan daripada Pasir Gudang. Okey, terima kasih. Kita ada lagi siapa dekat sini sekarang? Aida Spa Scrub Johor Bahru, jelas. Ini yang sesi lepas kita bersama kita. Simpang Renggam clear daripada Muhammad Amirul. Ainul Syafina, jelas daripada Yompeng. Yompeng. Okey, Gelang Patah. Ada Fatma daripada Gelang Patah. Cik Guru Wera daripada Tangkak. Wah, ini semua daerah ada watar wakil ni. Ramai hantar wakil masing-masing. Baca ni daerah yang berbeza-beza. Jadi semua hebat orang Johor sekarang. K. Kama. Hai coach. Usahawan dari Tangkak. Ya, hai. Waalaikumsalam. Okey, kita masih lagi bersiaran bersama dengan saya coach Nurul Lukman lebih mat gadi. Dalam topik yang diberikan kepada saya adalah kuasai business model canvas. Yang mana saya sebut dalam sesi yang sebelum ni menyatakan bahawa dalam norma baru sekarang ni business model yang kita ada boleh dikatakan ada setengah orang tu 100% berubah. Ada orang 50% kena ubah, ada orang 70% kena ubah, ada orang yang tak ada kena ubah ke? Tak ada. Saya rasa memang bila berlakunya COVID-19 yang lepas, semua orang kena lihat balik semula bisnes model mereka supaya perjalanan untuk menghadapi selepas PKPP akan datang, dia akan lebih baik. Jadi Hazrul, semua belajar pengurusan BMC untuk niaga. Okey. Muhammad Syukur, terbaik boh. Cik Syukur, dari mana Cik Syukur ni? Wah, ini jauh ni Cik Syukur ni. Rahimah Aslam, Kempas. Norazah. Okey, Norazah daripada Pengerang, Kota Tinggi. Ni follower yang ada. Total 69 grup telah di-share. Okey, terima kasih Tuan Hazrul. Ramai sahabat usahawan di seluruh Malaysia. Jadi, panggil sahabat-sahabat untuk kita bersama, kita tengok balik. Kuasai bisnes model canvas supaya kita dapat nilai semula, kita dapat betulkan semula bisnes model kita untuk kita betulkan balik ataupun straighten balik bisnes kita untuk pergi lebih jauh. Sebab kalau kita tak betulkan dan dia tidak akan nampak bisnes kita ada perubahan untuk versi yang baru. Mian Mijel, food truck Lontong line clear. Betul lah saya baca food truck Lontong. Food truck Lontong menarik bunyi food truck Lontong dah ni. Okey. Kita dah pun dalam 2 minit lagi, insya-Allah kita tunggu lagi sahabat-sahabat kita yang lain. Sementara tu kita boleh buka majlis kita dengan surah Al-Fatihah supaya memberkati atas apa perkongsian kita ada dan juga kita dilindungi oleh Allah SWT daripada keburukan, daripada perkara-perkara buruk yang berlaku di sepanjang program kita dan dipermudahkan agar line kita clear, pendengaran kita clear, penglihatan kita clear dan juga dibukakan pemikiran kita untuk kita belajar. Kita bersama berkongsi dalam ilmu yang Allah bagi pada kita sedikit ni supaya kita dapat membetulkan apa juga perkara yang kita buat. Jadi kita buka dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Pertama, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama pada hari ini untuk bersama dalam sesi kedua saya dengan PUJB sebenarnya. Selepas sesi pertama saya yang lepas, Alhamdulillah. Dan sesi ini sesi yang kedua kita untuk mengupas lebih lanjut berkenaan dengan business model canvas untuk kita membetulkan business model kita. Jadi bersyukur. Perkara pertama adalah kita kena sentiasa bersyukur. Kerana apa? Orang yang bersyukur Allah akan tambah nikmat hidup dia. Orang yang bersyukur Allah tambah lagi rezeki dia. Orang yang bersyukur Allah akan tarik semua keburukan, kesusahan dan juga apa juga benda yang buruk daripada kita, insya-Allah. Dan tidak ada pilihan kita kalau orang Muslim untuk tidak bersyukur, kerana orang yang tidak bersyukur adalah orang yang kufur. Orang yang kufur itu nantilah azab Allah yang Maha Pedih. Itu pertama. Jadi kita untuk buat apa-apa kena bersyukur. Berlaku COVID-19 ada benda yang menjadikan kita boleh berubah. Dan banyak perkara yang baik sebenarnya berlaku kalau kita tengok perkara yang baik. Jadi bersyukur atas apa juga berlaku. Dan kedua adalah selawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga program kita ni diberkati, juga dirahmati dan juga menjadikan asbab untuk kita belajar lebih pandai dan juga untuk kita menjadi businessman yang hebat
seperti mana doa Nabi kepada Abdul Rahman bin Auf, kan, menjadi usahawan yang hebat. Jadi supaya kita dapat rahmat yang sama. Jadi okey, kita nak baca komen sekejap sebelum pergi. Ada lagi sahabat kita yang baru masuk. Genji, saya dari Skudai, okey. Haji Yom, dia tag kawan-kawan dia. Okey, bagus. Tag pada kawan-kawan yang masih belum tag supaya mereka dapat bersama dengan kita pada malam ni. Ilmu yang disponsor oleh PUJB. Bukan percuma, disponsor oleh PUJB. Jadi terima kasih kepada pihak PUJB yang telah memanggil saya, menjemput saya untuk bersama dalam sesi ini. Jadi sesi ini bukan sesi percuma. Tuan-tuan dapat percuma tetapi ditanggung dan disponsor oleh pihak PUJB. Jadi, ni Azmi, tag juga pasal BMC. Okey, terima kasih. Tag kawan-kawan yang lain, kita akan start. So, Alhamdulillah, apa juga ujian yang datang. Terima kasih. Puan Azmi. Faisal Talib pakai bateri Shah Alam, Masai, clear. Shah Alam, pakai bateri Shah Alam, Masai. Dia dekat Masai lah ni maknanya. Dia Shah Alam tapi Masai. Okey, kita akan pergi kepada perkongsian kita pada malam ni. Kita dah pun 9.15 dan kita akan bersiar secara langsung selama 2 jam. Sejam? Sejam ke 2 jam? Okey, 1 jam. Saya ingatkan 2 jam. Baguslah, sejam. 9 hingga pukul 10. Jadi kita ada 45 minit dari sekarang untuk mengupas dan juga menguasai bisnes model canvas. Jadi tuan-tuan, bersama dengan saya, kalau mana-mana yang sahabat berminat untuk cari buku, ni buku saya buat khas BMC, buat dan membuat. Ini adalah versi khas handout saya kepada orang yang belajar BMC. Selepas saya dah pun bersama dengan 1,000 usahawan yang seluruh Malaysia bersama dengan saya, jadi saya keluarkan satu buku konsep coaching dan saya akan menggunakan nota nanti dalam bentuk slide. Siapa-siapa nak slide ambil gambar tu tak ada masalah untuk guna sendiri. Kan? Jadi bersama dengan saya. Dan kalau ada yang berminat untuk beli majalah buku handout ni, ini adalah program InWasep, infak, wakaf dan juga sedekah punya program di bawah Social Biz Point. RM10 je satu naskah untuk dapatkan detail berkenaan dengan bisnes model canvas, soalan-soalan berkenaan dengan semua topik 9 kotak dalam bisnes model canvas. Jadi saya akan gunakan ini dan juga nota saya akan share dekat slide nanti. Jadi terima kasih kepada yang bersama kita. Terima kasih kepada yang baru masuk. Kita dah ada 53 orang sekarang. Okey, komen daripada pakar bateri Seri Alam. Seri Alam, bukan Shah Alam. Okey, terima kasih. Saya tersasul sebab saya berada dekat Shah Alam. Jadi terima kasih kepada yang bersama dengan kita. Saya berada dekat Shah Alam daripada Social Biz Point Shah Alam. Jadi kita akan pergi kepada topik kita menggunakan bisnes model canvas punya topik. Sebelum tu kita berkenalan. Ada yang baru bersama dengan saya. Mungkin yang dah biasa boleh. Rohaizat Suhaini, kat mana jual tu tuan? Kita tak jual. Jadi boleh PM kita dekat sini, alamat dekat sini, komen dan tim saya akan PM lanjut untuk siapa yang berminat untuk majalah ni boleh komen untuk kita post, bayaran post kepada sesiapa saja yang nak buku ni secara detail ni dekat sini. Jadi boleh PM pada saya. Ada komen Tuan Hazrul, 57 orang. Okey, terima kasih. Jadi ini slide share dekat situ adalah tentang saya. Ini lebih kurang pasal saya. Jadi saya ni adalah lama dekat Johor. Jadi kalau tengok pengalaman dekat situ 10 tahun, 18 tahun sebenarnya saya berada dekat Johor. Jadi 22 tahun dalam entrepreneurship. Saya dah master business dekat UTM pun Johor juga, dan saya dalam progress untuk buat PhD. Dan sekarang ni saya merangkap presiden dan juga CEO dalam Social Biz Point Malaysia Semerahat, social enterprise yang kami buat di seluruh Malaysia. Dan besok sebenarnya untuk makluman pada sahabat-sahabat saya, besok kita akan buka satu lagi pusat social entrepreneurship dengan nama EDC, Entrepreneur Development Community di Bandar Seksyen 14 Shah Alam. Jadi besok program social entrepreneurship lagi satu kita buka pencapaian kita untuk bersama dengan membangun komuniti keusahawanan. Itu fokus kami, membangun komuniti keusahawanan. Jadi antara bisnes model ni adalah perkara yang utama untuk kita share. Jadi ini berkenaan dengan tak cerita banyak tentang saya, boleh pergi scroll je www.nurulukmal.my. Beritahu detail pasal saya. Jadi kita nak pergi kepada bisnes model canvas. Apa bisnes model canvas? Bisnes model canvas adalah 9 building block
Kita tak nak cerita detail-detail pasal benda ni. Kita pergi laju dan kita nak berkenalan dengan setiap dalam business model canvas ni apa yang paling penting. Inilah review bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabat yang masih baru dalam business model canvas. Yang baru, dia jadikan ini sebagai benda yang baru dan untuk tahu sahaja. Jadi dia kena review selanjutnya kalau hendak belajar. Tapi bagi orang yang dah biasa, dia boleh jadikan ini sebagai ulangan untuk dia recap balik dan juga untuk lebih memahami, untuk menguasai lebih detail. Jadi kalau business model canvas, dia ada 9 kotak dan kita nak pergi setiap kotak, satu persatu setiap kotak kita. Clear tak? Keluar tak? Okey, sebelum kita tunggu slide saya keluar sebab lambat sedikit dekat komputer dekat sini. Kita tengok dekat soalan-soalan yang ada dekat sini. Okey, admin telah tulis sebarang pertanyaan ajukan di ruang komen ini. Terima kasih kepada admin. Okey, soalan lagi? Okey, seperti dalam slide sekarang dia ada, kita boleh tengok dekat customer segment ni dia boleh jadi kotak pertama ataupun kotak kedua. Ini bagi yang baru dia kena tahu. Yang pertama atau yang kedua dan value proposition boleh jadi juga kotak yang pertama dan juga kotak kedua. Seperti nota dekat sini. Jadi tengok siapa yang kalau jelas tolong bagi tahu, kalau tak jelas slide yang saya tulis boleh komen dekat ruangan komen tak jelas ataupun kurang jelas. Kita akan bagi laju saja untuk sesi perkenalan ni sebab sesi kita lebih kepada untuk penerangan kuasai business model canvas, apa yang paling penting untuk kita tahu dan kita betulkan balik business model yang kita ada. Jadi kita boleh gunakan satu ataupun dua, dia ada kotak yang seperti slide yang ada. Kalau kita boleh bermula daripada value proposition sebagai kotak yang pertama, ataupun kita boleh gunakan customer segment sebagai kotak yang pertama, ataupun kita nak guna yang kedua. Yang ketiga adalah channel, gambar lori dekat situ. Yang ketiga. Dan yang keempat kita ada customer relationship. Ini dan yang kelima adalah revenue stream. Ini dipanggil flow ataupun tomak ninah kita panggil bila kita buat business model canvas, dia ada 5 kotak utama untuk mengambil duit. Jadi kalau kita perasan business model canvas ni daripada nombor 1, 2, 3 dan 4 ialah kerja-kerja yang kita kena buat, mesti buat untuk menjadikan pendapatan kita bertambah. Nombor 5 tu. Dan kalau ada orang tanya, macam mana, kenapa sales saya kurang? Kenapa sales kita drop? Kenapa, macam mana nak naikkan sales? Macam mana kita nak boostkan sales? Perkara yang kena buat adalah nombor 1, 2, 3 dan 4. Inilah perkara yang kena buat untuk menjadikan revenue kita, sales kita bertambah di kotak nombor 5. Jadi kalau orang tanya, kalau pergi jumpa siapa-siapa, macam mana saya nak naikkan sales? Kalau guna business model canvas, dia kena betulkan 1, 2, 3 dan 4. Kemaskan dekat sini dan cari jawapan yang betul-betul jelas dekat sini untuk mencapai sales kita naik, revenue kita bertambah ataupun pendapatan sampingan yang kita itu boleh bertambah. Ini yang kena faham. Dan next adalah nombor 6, key resources. Itu sumber utama yang kita buat untuk menjadikan bisnes kita berjaya. Yang ketujuh adalah aktiviti utama dalam bisnes kita. Yang ke-8 adalah rakan utama. Siapa rakan bisnes kita? Dan yang ke-9 adalah apa kos yang terlibat di dalam bisnes kita. Jadi kalau kita tengok dalam business model canvas ni, 5 kotak yang belah kanan yang kita tu adalah untuk pendapatan masuk, untuk duit masuk. Yang 4 kotak yang sebelah kiri tu adalah pengurusan bisnes. Macam mana kita nak menguruskan bisnes kita supaya duit yang masuk tadi tu menjadikan keuntungan kepada syarikat. Ada orang duit banyak masuk tetapi keluarnya banyak. Jadi bila akhir tahun rugi, tak untung, tak tahu ke mana pergi duit. Jadi kalau tengok sales kita banyak tapi duit tidak ada, maknanya ada masalah yang kotak 6, 7 dan 8, 9.
6789 ni berperanan untuk menjadikan bisnes kita ni untung ataupun lebih untung. Kita tak nak cerita pasal rugi. Bila buat bisnes model canvas, kita tak nak cerita pasal rugi kan. Bila sebut banyak rugi, dia akan jadi betul. Jadi cakap benda baik, dia akan dapat benda baik. Ini adalah nombor-nombor yang kita kena follow apabila kita buat bisnes model canvas. Okey, kita nak pergi kepada apa kepentingan yang utama dalam bisnes model canvas berbeza dengan bisnes-bisnes model yang lain. Bisnes model canvas ni dia mementingkan tentang value proposition. Value. Sebab itulah kita tengok tadi kalau perasan value proposition tu adalah yang pertama ataupun yang kedua. Mana mula-mula. Mana bisnes model canvas ni benda yang paling penting ditekankan di dalam bisnes model kita adalah value. Apa value yang kita beri kepada apa value yang kita nak beri kepada klien kita ataupun pelanggan kita. Jadi kalau kita nak ambil pertama value, orang membeli kerana value kita. Orang membeli kerana apa yang kita beri. Ramai orang dia kata, kenapa orang tak beli barang dia? Jadi kita tanya balik adalah apa value yang kita beri menjadikan dia sanggup bayar. Mahal pun dia akan beli kita punya sebab value kita sampai. Ada setengah orang menggunakan, dia kata jual murah orang akan beli. Tak semestinya murah itu menjadikan orang beli sebab orang membeli value. Kalau murah yang kita jual itu tidak menjadikan value pada orang, orang tetap tidak akan beli. Tetapi kalau value yang kita beri itu adalah value yang sangat diperlukan oleh orang lain, walaupun mahal, sangat mahal, orang tetap akan beli. Itulah dikatakan bahawa bila kita nak betulkan bisnes model canvas, yang perkara yang paling penting adalah betulkan value yang kita ada. Jadi saya suka-suka cerita dalam kelas saya, kalau perkara yang utama yang kena buat adalah cari sekurang-kurangnya 3 value yang kita ada. 3 mencari. Value ni masuk ada setengah orang panggil value ni adalah USP. Unique Selling Proposition. Itu juga adalah value. Ada orang panggil adalah apa uniknya bisnes kita berbeza dengan bisnes orang lain. Itu juga value. Apa menjadikan orang cari barang kita? Itulah value. Jadi value ni sebenarnya benda ni tidak akan sama dengan orang lain. Jadi ramai orang bisnes dia suka tiru orang. Bila dia suka tiru orang, maksud dia adalah dia tidak cari value dia. Dia suka tiru value orang lain. Dan bisnes begini tidak akan sustain dalam dunia bisnes sebab dia tiru orang. Bila tiru orang, orang berubah, dia terpaksa kena ubah ataupun dia tidak boleh berubah. Sedangkan value yang asal sebenarnya kita kena korek daripada diri kita sendiri, daripada tim kita, daripada bisnes kita ataupun daripada produk yang kita buat. Itu paling penting. Itulah value yang kita kena cari. Value ni satu lagi adalah apa beza kita dengan orang. Terpastikan dia berbeza. Jadi kalau setengah orang kata, oh saya jual produk, contoh kita bagi satu produk lah. Kita bagi satu produk, depan saya ni ada susu. Kan susu. Susu yang dia bancuk. Ni satu produk, saya rahsiakan produk ni lah. Kan? Saya suka minum susu malam-malam. Jadi susu ni, kalau dia buat susu, dan apa beza susu dia dengan susu orang lain? Kenapa orang perlu cari susu dia? Dan apa lain yang susu ini daripada susu orang lain? Itu perkara yang kita kena clear dan kena kaji tentang bisnes yang kita ada. Inilah yang membezakan di antara bisnes kita dengan orang. Dan kalau kita kata, perasan tak bila kita tanya orang soalan, bila dia meniaga, contoh dia kata dia meniaga nasi lemak. Okey, kita tanya soalan dia, kata apa beza nasi lemak awak dengan nasi lemak orang lain? Sama je, nasi lemak kita dengan orang lain sama je. So bila kita sebut perkataan sama, maknanya kita tidak ada value yang berbeza. Jadi ia tidak menjadikan orang tu rasa macam, kenapa aku nak try nasi lemak kau ni? Kenapa aku perlu beli? Kan sama. Ia tak ada satu pitching yang baik. Jadi kalau value yang clear, kita kena cari satu value. Contoh, nasi lemak ni adalah nasi lemak udang berapi. Kan? Nasi lemak udang berapi. Jadi orang kata, apa benda udang berapi ni kan? Takkan udang keluar api. Jadi orang nak try. Contoh. Ini nasi lemak udang. Dan pedas berapi. Contoh. Dia akan menjadi satu value yang lain dengan orang lain. Inilah benda yang kita kena create dalam bisnes model canvas kita, yang mana kita tahu perkara yang utama itu adalah value. Dan yang kedua adalah dalam bisnes model canvas, model canvas kita adalah bercerita tentang customer segment, iaitu segmen pelanggan yang kita ada, iaitu kotak nombor 2 ataupun kotak nombor 1 tadi. Jadi pelanggan ini menjadi kotak yang antara kotak yang penting. Kalau kita tengok dekat sini adalah pelanggan itu muka manusia, muka orang, dan value dia adalah muka
hadiah tadi tu. Jadi kalau kita tengok kalau kita tengok dekat sini ada muka orang tu, dekat nota di bawah tu ada tulisnya adalah orang ada 3 kategori manusia. Jadi kalau kita tengok 3 kategori yang ada tu adalah kita fokus kepada 2 kategori manusia yang ada. Iaitu muka yang atas tu adalah muka yang senyum. Muka yang senyum tu adalah kita sebut dalam mana perkongsian saya adalah orang yang banyak duit. Orang yang ada duit. Itu muka senyum. Maknanya duit bukan masalah dia. Dia nak cari benda yang dia nak. Itu value. So kalau bila kita tengok yang muka senyum tu adalah orang yang kita letak ada middle upper. Iaitu pendapatan dia adalah pertengahan dan juga ke atas, tinggi. Jadi bila middle upper, dia senyum ni, apa yang dia nak. Bila kita tengok sebelah kotak sebelah tu adalah apa value yang boleh beri, iaitu performance ataupun kita tengok graf. Jadi bila kita tahu klien kita ni adalah orang yang duit banyak, orang kaya, orang yang orang kata memang duit tu memang dia beli tak tengok harga lah, senang cerita. So apa value yang mereka nak? Ini kena faham. Jadi ada orang tu value dia jual murah, tetapi segmen market dia adalah orang yang senyum, orang yang kaya. Jadi bila murah untuk orang kaya, dia value tu tak sampai. Value tu tak sampai. Sebab bagi orang kaya murah ini adalah low class. Murah ini adalah tidak berkualiti. Bagi biasa macam tu. Saya sebut tentang orang biasa. Yang luar biasa tu memang lain lah kan. Jadi cerita pasal bila middle upper, dia akan mencari sesuatu value yang lain. Berbeza dengan orang yang muka sedih di bawah tu. Muka sedih di bawah tu adalah middle dan lower. Pendapatan dia, income dia, gaji dia. Jadi bila tengok muka sedih tu, value apa yang kita nak beri kepada muka orang yang sedih. Ini pertama yang kita kena tahu business model kita. Jadi dalam business model kita ni, value kita ni, kita kena clear siapakah klien yang kita nak cari. Siapakah klien yang kita nak sampaikan value kita supaya dia orang beli kita punya. Ini business model Canvas yang perkara paling penting dalam mencari value ataupun unique selling proposition. Dia kalau value mencari pelanggan, jadi bila kita cerita kita ada value dan kita cari pelanggan. Kalau kita dah ada pelanggan, kita kena cari value yang shoot kepada pelanggan kita. Ini berbeza di antara bila kita nak bermula kotak mana satu. Kalau kita datang satu tempat tu, kita dah jumpa ramai pelanggan kita. Kita tahu pelanggan. So apa yang pelanggan ni nak dan kita sediakan value kepada mereka. Dan pastikan mereka akan membeli apa yang kita sediakan. Apa servis yang kita buat pasti mereka akan ambil. Ini konsep daripada value dan juga customer profile yang kita kena buat. Dalam business model Canvas, inilah perkara yang paling penting supaya dia menjadi fit. Supaya dia menjadi fit di antara customer profile dengan value yang kita beri. Hadiah yang kita beri itu sama dengan customer yang ada. Itu menjadikan bisnes tu akan naik dan bisnes tu akan kekal bersama. Seperti contoh simple, ada orang kata ada jual mahal dan ada orang jual murah. Dia tak salah. Sebab tu saya kata kita kena pilih pelanggan kita kena clear siapa pelanggan kita. Ada orang jual kepada yang muka sedih, lower, middle dan lower. Pertengahan dan ke bawah pendapatan dia. So, apa yang value yang kita beri pada mereka? Dia mesti shoot. Kan? Contoh macam orang yang berpendapatan rendah, dia bukan cerita pasal brand. Dia tak kisah apa brand pun. Dia tak kisah pun dia beli dekat mana pun, dekat pasar, dekat shopping komplek ke, dekat kedai Maiden ke, dekat pasar malam ke. As long as barang tu shoot dengan dia. Apa shoot dengan dia? Barang tu tahan, barang tu murah, barang tu senang dapat, barang tu kan boleh tahan lama. So benda ni yang penting kepada orang yang middle dan lower. Dia bukan tengok brand. Contoh. Tetapi kalau middle upper, value yang kita kena beri adalah brand. Sebab tu zaman sekarang ni kita tengok, dan saya sendiri pun sangat stres kepada semua usahawan yang melibatkan apa-apa produk ataupun servis untuk middle upper punya level, yang dia kena tekan value yang sekarang ni. Yang sangat penting adalah branding. Sebab tu bila bercerita mana-mana, branding adalah satu value yang jarang orang letak sebagai value, branding. Dan benda ni lah sekarang ni antara, kalau kita tengok generasi Y. Generasi Y ni dikatakan pada 2025. Pada 2025 akan datang, 3 tahun akan datang, 75% pembeli dalam Malaysia dan juga dunia adalah daripada generasi Y. Nak tahu tak nak adalah inilah mereka yang membeli sekarang.
Sebab itulah kita tengok membeli secara online oleh generasi Y ni merubah faktor pembelian. Inilah norma baru yang berlaku. Tambah-tambah COVID pula, pembelian secara online dia menjadi lebih ketara. Jadi kalau kita cerita pembelian untuk lebih ketara ni, apa value yang mereka nak? Mereka membeli secara online ni, apa trust mereka untuk membeli brand? Brand tu, bila dia tengok komen ramai orang komen puji bagus, orang kata bagus, ataupun rating star tu tinggi, itulah justification ataupun perkara-perkara yang mereka lihat untuk mereka buat keputusan. So brand itu akan menjadi viral pada ramai orang untuk membeli. So kita pergi kepada setiap satu kotak, elemen business model canvas. Kita nak pergi kotak seterusnya adalah customer segment. Okey, baru kita nak pergi satu-satu dekat sini. So customer segment ni adalah, kita boleh tengok yang pertama. So kalau kita pergi tengok soalan, apakah soalan-soalan yang kita nak tanya? Apabila, siapakah segmen pelanggan kita? Ini soalan yang ramai orang akan tanya. Keluar balik muka saya. Bila kita cerita pasal customer segment, siapa pelanggan yang kita nak cari? So kena clear soalan ni. Siapakah orang yang membeli barang yang kita jual? Apa nilai yang mereka nak pada barang yang kita jual? Di manakah mereka ni tinggal? Adakah mereka tinggal di kawasan yang elit, kawasan biasa, kawasan bandar, atau luar bandar, ataupun kawasan kampung? Kita kena clear. Berapa umur, contoh, berapa umur mereka ni? Ramai orang, bila kita tanya dalam bisnes dia, kita tanya, produk you ni, siapa pembeli? Berapa umur dia? Dia kata, coach, umur produk saya ni daripada lahir sampai nak mati, semua boleh makan, coach. Bila sebut perkataan macam ni, makna dia tidak ada clear business model dia. Dan dia main, semua orang boleh makan. Kalau semua orang boleh makan, saya kata, kenapa business you tak meletup-letup? Kenapa tak kaya-kaya? Kenapa? Sebab dia tak clear dengan siapa segmen market dia. Biasanya range umur kita letak di antara, katalah contoh kita nak kata 25 hingga 45 tahun. Kita letak 40 hingga 60 tahun. Ataupun 16 tahun hingga berapa tahun. Dia ada range yang boleh dijangkau. Dan lagi pendek range tu, lagi power kita punya business model. Lagi clear. Contoh kita letak 10 tahun ni. 20 hingga 30 tahun. Mana 10 tahun saja. Mana dia sangat clear segmen market ni. Lagi satu cerita tentang customer segment ni, orang tanya soalan dia lelaki ke perempuan. Ni soalan. Ini semua boleh minum, coach. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Sebenarnya perasan atau tidak, kalau kita kaji betul-betul produk bisnes kita, ada produk yang kita jual tu sebenarnya yang membeli tu adalah perempuan. Dan kalau ikut research lah, mana-mana pun research yang dibuat, 70% pembeli adalah wanita. Apa pun juga produk. Jadi kita kena clear bila kita cerita pasal business model kita, clear dengan apa yang kita buat. Contohlah simple. Orang kata produk tu adalah lelaki. Tetapi yang decision buat tu kadang-kadang adalah yang tukang cari, yang tukang beli adalah perempuan. Contoh macam CCTV dekat rumah. CCTV untuk rumah, kan rumah, security kat rumah. Kalau kita kaji betul-betul, certain area yang membuat keputusan untuk pembeli membuat keputusan adalah wanita. Walaupun CCTV itu kerja dia adalah, boleh katakan, pengetahuan lebih kepada lelaki. Tetapi siapa yang buat keputusan untuk membeli? Wanita. Sebab apa? Sebab wanita lah yang duduk dekat rumah yang paling lama masa dekat rumah. Suami ni kadang-kadang dia balik sekejap-sekejap je. Siapa yang lebih takut dekat rumah dia untuk selamat? Biasanya wanita. Bila kita kaji betul-betul, macam mana kita nak cari customer untuk CCTV contoh. Ni kadang-kadang saya ambil contoh ni adalah sebab benda tu, servis tu adalah biasanya untuk kita fikir lelaki. Tetapi sebenarnya customer segment yang dia kena cari adalah wanita. Sebab apa? Sebab wanita yang lebih concern pasal rumah, keselamatan anak, keselamatan harta benda. Wanita lebih concern sebab dia berada di rumah. Tetapi kalau kita tembak marketing kita kepada lelaki, dia boleh pergi tapi tak sama hebatnya bila kita tembak pada wanita. Lagi satu, wanita ni emosi dia tinggi. Bila cerita pasal keselamatan anak, kan, keselamatan harta, dia akan lebih stres. Dan dia akan memaksa suami dia untuk beli, untuk bayar. Walaupun yang bayar tu lelaki ataupun suami dia, yang buat keputusan untuk beli itu adalah dia. Jadi kita kena clear siapa sebenarnya customer segment kita, supaya bila kita laburkan untuk marketing, kita nak buat closing untuk sale, kita tahu siapa yang kita kena cari. Itu maksud dia adalah siapa customer segment yang kita cari. Dan clear. Ramai orang dia kata customer dia semua orang.
Lelaki boleh, perempuan boleh. Saya kata betul. Tapi kita kena cari lebih detail. Sebab kalau kita tengok mana-mana produk yang international, produk-produk yang brand-brand besar dekat market, dia sangat clear dengan segmen market ni. Dia sangat clear. Bila ditembak tu, ditembak sangat jelas. Tak seperti kita kata, oh ni produk saya ni, kalau makan semua penyakit boleh hilang. Masya Allah. Kan? Masya Allah. Hebatnya produk dia. Tapi tak ke mana-mana produk dia. Sebab apa? Sebab dia tak clear. You tengok, kita tengok sampel macam Panadol. Panadol ni adalah brand yang dah lama gila daripada saya kecil dulu. Saya rasa saya hidup dulu, benda tu dah ada. Sekarang pun, sampai sekarang, iklan tu tak buat. Dan Panadol ni, dia punya iklan ni. Kan? Iklan siapa orang ingat dia. Kau ingat, aku ada masa untuk sakit kepala. Kan? Kadang-kadang kita buat lawak macam ni. Sebab dia, bila ingat Panadol, ingat sakit kepala. Bila ingat dia sakit kepala, kita ingat Panadol. Padahal dekat market, banyak lagi nama-nama lain untuk paracetamol, untuk sakit kepala. Banyak je. Kerajaan pun ada. KK punya ubat kan. Pun sama je. Dia punya kesan dia ataupun lebih kurang je. Tetapi kenapa kita tengok, bila kita tengok pening je, kau beli Panadol. Bila tengok orang demam ni, baik kau makan Panadol. Ni Panadol aku ada. Jadi Panadol juga orang akan sebut. Pasal apa? Sebab dia sangat clear segmen market dia. Panadol tu. Dia sangat clear. Dia tembak satu jenis je. Sakit kepala je. Padahal benda lain pun boleh buat kan. Tu maksud dia adalah siapa customer segment untuk value yang kita beri. Itu dua perkara yang sangat penting dalam business model canvas. Jadi ke next kotak yang kita kena pergi. Saya akan pergi laju sebenarnya. Jadi kalau siapa-siapa nak tanya, tolong tanya dekat ruangan komen untuk saya komen lebih lanjut. Sebab masa 1 jam tak cukup untuk buat business model canvas. Ini adalah kita kuasai business model untuk kemaskan balik dan refill balik apa yang kita buat. Jadi kalau tanya berapa lama coach untuk buat business model canvas, paling kurang pun 1 hari kalau coaching berdepan. Kalau kelas, biasa kalau saya adalah business coach untuk InScan, kita tour mengajar dekat BMC ni kan 2 hari 1 malam mengajar tentang BMC supaya faham betul-betul dan dibuat sampai siap. Dan next adalah value proposition. Yang saya sebut tadi tentang value proposition. Soalan yang kita tanya dia adalah mengapa mereka membeli produk kita, apa nilai yang kita ada dan kelainan dari produk lain. Apa kelainan? Yang saya dah sebut tadi tentang kelainan dia dengan kita. So kalau kita kata kita jual satu barang tu, kata CCTV. Apa kelainan CCTV kita dengan orang lain? Kenapa saya sebut CCTV? Saya pun tak tahu. Mungkin saya nampak bilik saya ada CCTV. Jadi saya buat topik CCTV. Kalau ada siapa-siapa nak bagi komen produk dia dekat sini ataupun servis dia, tolong. Saya akan komen according kepada apa yang komen. Kan? Jadi cuba kita tengok. Kalau saya tengok Rahimah Aslam. Dia kata saya peruncitan. So kalau peruncitan ni tak jelas juga. Dia adakah di kedai runcit ataupun dia kios ataupun dia trader. Dia pun tak clear. Kalau dia kedai runcit, apa beza kedai runcit dia dengan kedai runcit orang lain? Kan? Macam kedai runcit pun kita tengok berbeza. Sekarang ni kalau kita tengok ada 7-Eleven buat runcit. Dan kita tengok wujud banyak sekarang ni halal mat. Macam-macam. Halal mat dah wujud. Dekat Johor tu saya ada kawan seorang yang kita coaching untuk PNS tu. Apa nama dia? Tempur dekat Wisma, dekat tak jauh dengan Wisma Johor Bahru. Tu saya baru melawat dia bulan lepas. Ada program khas PNS dekat sana. Jadi nama Tempur Mat. Dia baru buat brand tu untuk franchise. Jadi apa beza you dengan orang lain? Jadi kalau Tempur Mat tu bila kita tanya dia soalan dia jelas dengan apa yang dia buat dan value dia berbeza dengan orang lain. Kalaulah kita kata kita punya value kita sama je. Coach, apa dia soalan? Lah, runcit sama je coach. Kenapa? Apa yang bezanya? Maksud dia adalah kita kena duduk, kita kena cari, kita kena createkan. Itu perkataan dia adalah creating value baru. Jadi maknanya kita kena duduk dengan tim kita. Kita duduk, kita pecahkan kepala, kena fikir tim. Apa kita nak buat supaya kita ni berbeza dengan orang lain. Dan beza tu mestilah ngam dengan kita punya customer segment. Kena fikir, insya-Allah Allah akan bagi idea apa kelainan kita. Itulah menjadikan kita orang tengok macam sama tapi sebenarnya tak sama. Macam 7-Eleven. Kan kita tengok brand tu sangat hebat daripada dulu. Sekarang makin banyak. Kenapa? Dia kedai runcit biasa je. Nak kata mahal, mungkin mahal daripada. Tak sure sangat. Jadi kalau kita tengok, mesti ada kelainan ni dibuat. 24 jam. Itu lain daripada orang. Orang tak buat 24 jam tapi dibuat 24 jam. Kan? Kita tengok komen dekat sini. Ada komen, beberapa komen sementara ni. Abang alih-alih bersama kita. Wah, abang alih-alih kita bersama kita orang Pontian hebat.
Value. Okey, kita baca komen-komen sekejap. Banyak komen ni banyak baru masuk. Okey, saya baca. Oh, ni kan khabar saya, alhamdulillah sihat. Unique selling bukan position. Unique selling proposition. Unique selling. Ambil produk sejadah Marina, tuan. Okey, sejadah Marina. Unique. Selamat malam coach. Okey. Nurul Atifah, value USP, customer segment profile T20, B40, M40. Ya betul. Customer segment kena clear. Manakala dia clear, boleh sebut B40, M40, T20, maknanya dia jelas dia punya segmen market dia. Ini yang kita nak. Tuan, tak nampak wording. Wording apa tu? Okey, wording. Tak apa, saya akan explain. Sebab wording tu kita guna share. Okey, kita tengok lagi komen lain. Saya berminat dengan majalah tuan rumah. Bagaimana boleh saya dapatkannya? Ya, okey, Ainul Safina. Nanti kan admin saya akan PM, ambil nama tuan untuk kita PM lanjut. Bersama dengan saya ada Nesh bersama dengan saya akan ambil nama yang mana komen dekat sini, kita akan PM detail yang mana nak majalah tadi. Ini adalah program infak. Kita bukan menjual dekat sini. Inilah program infak untuk buku itu sebagai tabung infak sosial lebih point yang kita buat. Jadi kita sambung balik topik yang kita ada. Next topik kita adalah bila kita clear tentang value yang kita ada dan juga customer segment. Ini adalah benda yang paling penting dalam business model canvas. Kalau kelas saya dan kalau saya spend masa saya lebih pada setengah hari, saya akan fokus kepada dua perkara ni, value dan juga customer segment. Inilah benda yang paling penting untuk kita clear pasal business model canvas kita. Sebab ramai orang bila kita tanya sebenarnya apa value yang you ada, siapa customer you? Ini perkataan yang ramai orang akan jawab, dia jawab tak clear. Itulah menjadikan bisnes dia, pendapatan dia akan jadi krik-krik juga. Itu maksud dia. So next step adalah channel. Yang ketiga dalam bisnes model canvas adalah channel, gambar lori dekat situ. So apa maksud channel dekat sini? Channel tu bagaimana mereka tahu kewujudan bisnes kita. Bagaimana penghantaran dibuat. Bagaimana untuk pemberitahuan, awareness. Bagaimana untuk evaluate barang yang kita ada supaya orang bagi feedback. Bagaimana untuk orang beli. Bagaimana untuk penghantaran kepada lain. Jadi kalau kita tengok pada channel. Okay, next nombor 3 adalah channel. Channel ni adalah maksud dia kita nak sampaikan value kita tadi kepada customer segment yang kita ada. So value kita ada, walau bagus macam mana value yang kita ada. Tapi kalau channel kita tak betul, dia tidak akan sampai kepada customer kita. Ini paling penting. So, kalau barang kita bagus, channel kita bagus sampai kepada klien dan klien sampai apa value yang kita nak, itulah menjadikan bisnes kita berjaya. So, channel tu mesti clear. Sama ada kita buat online ke, kita buat offline ke, dia ada 3 perkara. Satu, channel untuk kita marketingkan supaya orang tahu apa kita buat, orang tahu apa buat kita bisnes kita, orang tahu value kita, orang tahu kelebihan kita buat dan value ini sampai kepada mereka. Dan bila mereka tahu, mereka tahu untuk membeli. Ini juga adalah channel. Supaya macam mana aku nak dapatkan benda ni? Melalui online ke, kena booking ke, COD ke, CBD ke, boleh beli kat pasar raya ke, boleh beli dekat supermarket ke, ataupun kena online sahaja. So, channel kena clear. Bila macam mana cara beli? Yang ketiga adalah macam mana kita nak hantar. Dan yang keempat adalah bagaimana service after sale yang kita buat. Itulah channel. So channel juga adalah macam mana kita nak dapatkan feedback daripada orang. Bila dia beli, dia boleh bagi pada feedback kepada kita. Itulah channel. Supaya bisnes kita ni channel tu sampai, dia akan jadi satu benda yang lebih kukuh untuk bisnes. Itu channel. So next yang keempat kita adalah value proposition. Value proposition ni kalau syllabus saya yang lepas bersama dengan tuan-tuan dalam sesi ni live dekat PUJB, kita cerita pasal value proposition. Jadi value proposition ni adalah gambar hati kita dekat situ dan saya dah tekan lama dekat sesi lepas, tetapi saya nak lalu juga sesi ni supaya kita ingat balik semula. Value proposition ni adalah kalau tengok gambar kat situ ada gambar hati. Maksud dia adalah bagaimana orang tu boleh terikat hati dia kepada value yang kita beri. Dia terikat hati dia kepada value yang kita beri. So dia masih lagi berkenaan dengan value dan juga customer. Ini perkara 4 perkara. Tadi channel untuk sampaikan value. Sekarang ni macam mana supaya kita nak supaya orang ni kekal ingat pada kita. Bila dia start beli barang kita, dia akan beli lagi dan lagi. Dan lebih pada tu supaya dia bukan saja dia je beli, dia suruh orang lain beli. Dia juga promote orang lain, keluarga dia,
siapa-siapa pun, jiran-jiran dia disuruh beli. Ini adalah value proposition customer relationship yang kita buat. Dan apa yang kita buat untuk customer relationship? Apakah hubungan pelanggan yang bisnes yang kita buat? Apakah jenis-jenis hubungan pelanggan yang kukuh diharapkan pada kita? Jadi sebenarnya bagaimana memastikan mereka datang membeli dan terus membeli lagi. Dalam perkara ini ada 3 perkara. Pertama adalah get, keep dan juga growth. Macam mana kita untuk dapat? Pertama adalah macam mana kita dapat pelanggan baru. Macam mana kita nak dapat pelanggan baru? So get, itulah marketing yang kita kena buat. Macam mana kita nak buat supaya buat iklan contoh. Keluar TV, keluar paper, keluar majalah, keluar apa-apa. Supaya dapat orang baru tengok dan dia nak try. Bila dia nak try, dia akan duduk dengan kita. So kedua adalah keep. Macam mana supaya bila orang dah try, orang dah rasa, orang dah start guna yang pertama, dia akan kekal guna bersama dengan kita. Apakah yang kita buat? Yang ketiga adalah lepas get, keep dan juga growth. Bila mereka duduk dengan kita, dia juga tolong promote kita punya produk. Dia buat kita punya produk lebih berjalan, lebih mudah untuk marketing sebab dia tolong promote. Sebab dia dapat rasa, dia tahu dan juga dia dapat rasa value yang dia ada. Itu adalah hubungan pelanggan yang kita ada. Itu hubungan pelanggan. Jadi apa bentuk hubungan pelanggan yang kita buat supaya orang tahu? Banyak orang buat contoh royalty card. Itu contoh adalah untuk orang sentiasa ingat. Sebab tu kita tengok dekat mana-mana stesen minyak sekarang ni, semua stesen minyak dah ada point collection. Itu adalah antara benda yang buat supaya bila nak pergi isi minyak, dia akan tengok point aku nak tambah lagi, point aku nak tambah lagi. Itu adalah customer relationship yang kita buat. Contoh yang simple. Ada orang buat cara jaga bulan hari lahir, hari jadi, macam-macam yang kita buat dan kena fikir dengan tim berkenaan dengan bisnes masing-masing. Sebab tu saya kata dalam program ini kita bercerita secara umum. Bila cerita pasal umum, bisnes dia berbeza-beza mengikut value dan juga klien yang kita ada. Customer kita ada dan value yang kita ada. Kita komen daripada Nurul Atifah. Channel sama ke seperti Deliver? Ya, betul. Deliver tu adalah penghantaran. Channel ni lebih besar. Channel ni kita nak, macam mana kita nak channelkan marketing kita supaya orang tahu. Macam mana kita nak jadikan channel apa yang bagus untuk orang bayar pada kita. Apakah channel yang paling bagus untuk dapatkan feedback. So channel ni lebih besar. Deliver ni hanya untuk penghantaran. Kan? Kalau tak salah kat situ. So Faridah senang, bagaimana hati terikat dengan value. Itu soalan dia. Itu soalan. Bagaimana hati terikat dengan value. Contoh macam kenapa kita nak sangat beli pemilik kereta, contohlah. Dulu saya suka pada BMW dulu. Sekarang suka juga tapi yang lain dah lebih suka. So kalau BMW tu saya akan suka daripada BMW biasa, saya akan upgrade pada BMW lain. Lepas tu BMW model baru keluar, saya akan beli BMW. Macam terikat dengan kita sebab kita feel something yang kita rasa aku follower tegar. Contoh. Kenapa tiba-tiba sekarang saya tukar pada brand lain? Sebab value orang lain mungkin dah lebih hebat. Macam tu. So value ni kita nak ikat orang supaya kekal guna. Contoh macam orang kata contoh ubat bayi lah kan. Kita cerita pasal UU Cat 5. UU Cat 5 tu daripada kita kecil. Nenek dulu, mak sampai cucu sekarang masih guna benda yang sama. Dan kita akan bagi tahu benda yang sama je pada orang. Sebab apa? Sebab value tu sampai. Itu maksud dia ada value dia. Itu soalan kepada bagaimana hati terikat. Boleh? So kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima adalah revenue stream. Revenue stream adalah apa yang kita buat untuk cash machine, duit masuk. Sebab tu saya kata tadi, kita buat 4 perkara tadi untuk duit masuk. So kalau ramai orang tanya, kenapa sendu bisnes saya? Kenapa bisnes saya kurang masuk sales? Kenapa bisnes saya orang dah tak start datang? So soalan-soalan begini kena tanya balik dalam bisnes model yang kita ada. Betul tak value yang ada sekarang masih lagi memberi kepada klien yang kita ada? Adakah value itu masih valid sekarang? Apabila orang membeli secara online, adakah value yang kita buat sekarang follow? Adakah kita tak follow? Itu menjadikan klien akan lari. Jadi kedua. Kedua adalah, adakah betul klien yang ada sekarang tu klien kita? Ataupun kita duduk di tempat yang salah, dengan produk yang salah, dengan orang yang salah. Jadi produk kita tak salah, tapi orang yang kita duduk tu salah. Kita tidak menjadikan orang membeli. Contoh kita buka warung murah, kawasan elit. Kan? Value yang murah, kawasan elit contoh. So orang elit dia nak cari tempat yang sesuai dengan dia. So dia tidak akan menjadikan dia berjaya. Tetapi kalau yang jual murah ni kawasan yang
pendapatan yang rendah, dia akan menjadikan benda tu heboh, orang akan membeli. Contoh. Itu antara macam mana kita nak betulkan supaya 4 perkara menjadikan revenue stream kita bertambah. Okay, next kita pergi dengan lajunya. Yang paling penting semua dalam bisnes modal gambling ni 2 perkara saya kata. Yang value dengan customer segment. Yang lain tu dah laju dia boleh pergi, kan? Boleh laju. So yang keenam adalah ni adalah key resources. Apakah sumber utama yang perlu? So soalan dia adalah apakah sumber utama bisnes kita? Jadi kita kena senaraikan semua sumber utama. Sumber fizikal, sumber latihan, penjenamaan ataupun modal pusingan. Sumber ni kita senang sebut adalah benda-benda yang boleh menjadikan bisnes kita boleh bergerak. Fizikal, yang benda nampak. Kita perlukan supply, kita perlukan office, kita perlukan lori, kita perlukan air, kita perlukan api, kita perlukan stationery, kita perlukan internet. Itu adalah barang-barang yang kita nampak. Tapi ramai orang tak perasan latihan. Latihan adalah benda yang sumber utama antara benda yang sumber utama yang kita perlu. Ramai orang dia tak nampak ilmu tu satu sumber yang penting. Sebenarnya benda yang paling penting adalah ilmu bagi saya. Sebab tu saya kata, kenapa saya kata tu? Sebab Nabi kata orang nak berjaya dunia kena ada ilmu. Nak berjaya akhirat kena ada ilmu, dan nak berjaya dunia dan akhirat kena ada ilmu. So, sumber yang paling utama untuk bisnes berjaya adalah ilmu. Ini saya pegang sungguh-sungguh dan saya share pada semua supaya benda lain penting tetapi ilmu sangat penting. Kenapa? Sebab Nabi ajar kita begitu. So, belajar untuk dapatkan lebih baik. So, kita pergi yang ketujuh adalah apakah lepas sumber utama kita ada key activity. Apakah aktiviti yang kita buat? Setiap hari daripada pagi kita pergi dan kita sampailah tutup kedai ataupun kita tutup bisnes sampai tengah malam. Apa kita buat daripada awal bulan sehingga akhir bulan? Apa kita buat daripada awal tahun sehingga akhir tahun? Apalah aktiviti kita kena tulis detail. Dan sebenarnya aktiviti ini tertakluk kepada job description yang kita ada kepada staff dan juga SOP yang kita buat dalam pentadbiran syarikat. Ini adalah key activity kita untuk menjayakan bisnes. Pekerja buat pekerja, staff kerja staff, eksekutif buat kerja eksekutif, manager buat kerja manager, director buat kerja director, CEO buat kerja CEO. Tu yang mana paling penting. Okey, rekomen situ adalah ikat customer, contoh bagi souvenir, bagi voucher, birthday gift. Ya, betul. Supaya orang sentiasa ingat pada brand kita. Khaisah, Tupperware Legacy. Dia tag orang lain. Okey, saya ingat kena tanya soalan tadi. Okey. Dan kita yang ke-8 adalah key partner. Key partner tu gambar dia adalah gambar cincin. Gambar cincin bertunang. So, key partner siapakah partner-partner yang menjayakan bisnes kita? Ini yang penting untuk kita tahu partner. Siapa partner kita? Siapakah orang yang rakan utama bantu bisnes kita? Banyak benda yang membantu bisnes kita, kita kena listkan. Semua orang yang terlibat. Supplier adalah rakan. Kalau kita ada coach bisnes, coach rakan. Kalau kita ada agensi kerajaan, Mara ke Tekun ke Inscan ke SME Bank ke, bank-bank yang membantu kita juga adalah rakan. Tenaga elektrik, yang supply elektrik juga adalah rakan. Supply air juga rakan. Kedai mamak tu, kalau mamak tu supply barang kita juga adalah rakan kita. Kalau LSDN, rakan kita. SSM, rakan kita. Semua agensi ataupun orang yang terlibat dengan bisnes kita adalah rakan kita. Satu lagi adalah kita masukkan juga kotak rakan kita ni orang yang boleh orang kata mengganggu gugat bisnes. Contoh apa? Contoh ni adalah kalau kita ada transport lori, anything transport, polis trafik itu kita punya rakan juga. Kalau kita tak bayar road tax, kalau kita tak buat apa yang keperluan, dia boleh tahan lori kita dan operation kita boleh hilang. Semua perkara ini adalah juga rakan kita. Masih live ke tak ni? Okey, dan kita ada 2 minit lagi last. Okey, cantik. Kita review saja dan kotak yang last sekali tu macam kita sebut adalah kotak untuk cost structure, iaitu penghujung sekali adalah apa cost yang terlibat daripada kotak yang pertama tadi sehinggalah kotak ke-8. Kita kumpulkan semua perkara yang melibatkan kos duduk di kotak yang ke-9 untuk menjadikan kita tahu apa kos yang terlibat untuk menjayakan bisnes kita. Jadi kita kutip daripada yang pertama, daripada marketing, daripada kita nak buat gift ke, nak buat untuk value proposition, nak buat jaga klien tadi, apa channel yang kita guna, apa sistem yang kita pakai, barang-barang kita, bayar gaji, bayar upah, sewa, anything semua yang terlibat, kita kumpul dekat kotak nombor 9, jadikan total cost dekat situ.
Jadi business model canvas ni adalah apabila kita tengok revenue pendapatan daripada kotak nombor 5 tadi dengan kotak nombor 9 ni, bila revenue lebih tinggi daripada cost, pasti bisnes tu untung. Jadi kalau kita buat dalam satu helai saja business model canvas ini menjadikan kita faham apa yang kita buat tentang bisnes kita. Dan ramai orang dia tidak ada business model. Itu yang menjadikan dia tak clear dia nak buat apa dan dia akan terikut-ikut orang lain. Dan saja saya dia bukan hanya satu model ini sahaja yang ada, tapi inilah sekarang yang banyak digunakan oleh orang masa kini, dan juga universiti ke bank ke daripada institut agensi-agensi kerajaan yang mengajar keusahawanan sekarang menggunakan business model canvas. Sebab apa? Sebab dia sangat mudah, dia simple, tetapi dia complete package untuk kita faham tentang bisnes yang kita buat dan kita kaji sendiri apa yang ada bisnes kita. Nurul Atifah, business canvas ini kena buat dalam proposal ke atau dalam satu sheet sahaja? Boleh advice. Sebenarnya business model canvas ni sebenarnya satu helai. Sebab tu dia panggil business model canvas, sebab dia hanya satu helai canvas, macam solar kemah, satu helai je. Jadi sebenarnya satu helai. Tetapi buku yang kita buat ni adalah kita pecahkan setiap kotak tu dalam satu helai. Dia akan nampak macam buku untuk senang kita faham. Tetapi sebenarnya business model canvas ni dia satu page sahaja. Satu page sahaja, nanti saya akan bukakan detail seperti dekat slide. Kita pergi detail. Dia sebenarnya satu page sahaja macam ni, 9 kotak. Jadi kalau kita isi satu kotak ni akan menjadikan kita clear pasal business model canvas kita. Ini juga kotak dekat internet. Seperti saya di layar, itulah business model canvas yang original ada di internet. Boleh ambil secara percuma sebab business model canvas ni adalah research PhD oleh founder dia. Jadi siapa-siapa pun boleh ambil daripada internet, print dan boleh guna. Dia tidak perlu bayar ataupun tidak perlu bayar license ke apa-apa untuk siapa-siapa saja dia guna. Jadi itulah soalan yang terjawab saya rasa untuk Puan Nurul tanya soalan. Dan kita dah pukul 10. Kalau ada soalan-soalan nak tanya, mungkin kita akan drag dalam 5 minit untuk soalan bersama dengan saya. Jadi inilah dia 9 kotak business model canvas menjadikan apa itu business model canvas dan apa yang kita kena isi dalam business model canvas supaya kita faham bisnes yang kita buat. Dan insya-Allah kalau kita buat business model canvas ni daripada kotak 1 hingga 9, kita duduk betul-betul, kita faham betul-betul dan kita akan faham apa bisnes yang kita buat dan dia akan lebih kita rasa macam kita lebih clear apa direction yang kita kena buat. Business model canvas adalah model untuk kita faham. Dan business model canvas ni paling baik 6 bulan sekali kita review. Ada orang buat lebih awal. Bila ada perubahan, dia buat untuk perubahan. Okey, tengok ada soalan sini. BMC boleh guna untuk mohon loan ke? Mai Sarah Sani. Dia depend kepada mana-mana institusi kewangan yang guna. Dan sekarang ni banyak dah orang dah start institusi kewangan, bank, dah start menggunakan BMC. Sebab BMC ni mudah faham. Tetapi BMC ni sebahagian daripada rancangan perniagaan untuk mohon loan apa-apa. Sebab BMC ni kena buat dulu sebelum rancangan perniagaan dibuat. Itu kena faham. Rancangan perniagaan tu lebih detail. Sebab dalam business model canvas, kita tidak tulis perkataan nombor-nombor. RM berapa, ribu, juta, semua tak masuk. Dia hanya konsep business model. Tetapi dalam rancangan perniagaan, dia akan detail berkenaan dengan kewangan, berkenaan dengan budgeting, 5 tahun, setahun, kos terlibat. So, bila buat business model canvas, dia kena tetap buat rancangan perniagaan untuk permohonan. Saya beri minat dapatkan buku tuan. Okey, terima kasih. Okey. Kalau ada soalan, saya ropak balik semula untuk kita tutup. Kalau ada soalan, silakan tanya soalan untuk saya jawab. Dan masih lagi boleh bersama dengan saya untuk tanya di mana pun. Tak ada masalah. Kan PUJB itu biasa dengan saya. Jadi kita ropak balik dalam business model canvas. Business model canvas ni ada 9 kotak. 9 kotak saja yang kita kena faham untuk kita faham bisnes yang kita buat. Dan dalam business model canvas ni, kotak yang paling penting adalah kotak pertama dan yang kedua, iaitu value proposition dan juga customer segment yang kita ada. Dua ni sangat penting. Kita kena clear sungguh-sungguh dua perkara ni untuk menjadikan kita faham betul-betul value yang kita beri kepada siapa. Inilah menjadikan marketing orang tu clear. Dia tembak tu tepat pada orang dia. Kita nak jadi sharp shooter. Apabila kita buat business model ni, kita akan clear tembak orang tu sharp shooter. Dia tembak atas dahi dia. Bukan kita guna peluru penabur tu
Kalau kena, kena. Kalau tak kena, tak kena. Kalau kena pun mungkin tak mati sebab serpih-serpih je. Itu adalah secara marketing yang tidak menggunakan business model canvas yang jelas. So, perkara pertama yang paling jelas adalah value yang kita ada. Sebab tu saya kata kalau setiap kita buat bisnes, sama ada syarikat kita, produk kita ataupun servis yang kita ada, pastikan kita at least paling kurang kita ada 3 value yang kita kena clear. Dan daripada 3 ni mesti ada satu yang killer value yang kita mesti unique selling proposition kita berbeza daripada orang lain. Itulah menjadikan bisnes kita akan naik, naik dan naik, tidak akan berhenti daripada orang lain. Sebab orang lain tak boleh copy value yang kita ada. Saya suka sebut Allah berikan kurnia kepada jari kita ni, cop jari kita ni berbeza daripada setiap orang. Sama juga bila orang buat bisnes, value dia sebenarnya seperti cap jari. Value dia berbeza. Tetapi ramai orang dia tak nak kaji tentang diri dia, value yang dia ada untuk dia beri kepada orang. Itu kelemahan dia. Sebab tu saya kata bila nak tahu tentang value, kajilah melalui business model canvas. Sebab business model canvas ni akan meletakkan value itu satu perkara yang sangat penting untuk kita kaji. Sebab tu saya kata kalau kita buat kelas, biasa kita buat kelas 1 hari itu kita bahas tentang value yang ada untuk kita beri kepada customer yang kita ada. Jadi kita dah ada 10:05 minit. Jadi ada soalan, kita terima lagi 2-3 soalan kalau ada nak tanya. Share not post link kat PUJB group. Sebenarnya nota ni kita tak bagi sangat sebab nota ni buku. Jadi kita minta supaya kalau nak tu beli buku sebab buku ni adalah infak. Program InWasek, infak, wakaf dan juga sedekah. Saya suka cerita kenapa sebut tentang InWasek. Sebenarnya kalau saya banyak buat coaching sekarang, banyak cerita tentang model Abdul Rahman bin Auf. Model Abdul Rahman bin Auf adalah memberi. Jadilah usahawan yang memberi untuk kita dapat lebih banyak. What you give, you will get back more. Maksudnya kita kena memberi dalam apa-apa pun. Jadi program ni percuma kan. Jadi dan handout tu adalah program wakaf di bawah social business point kita, wakaf kita. Jadi belilah buku tu untuk nota semua lengkap dalam tu. Jadi saya akan masuk kelas PUJB nanti, insyaAllah PUJB akan buat kelas dan kita akan buat detail, kita akan bagi nota tu lah. Boleh tinggalkan nombor CTC tuan untuk saya refer lebih detail. Boleh? Kalau nak email saya, nanti tim saya akan type dekat komen norlukmal@gmail.com. Itu saya punya email. Boleh email pada saya. Ataupun kalau nak WhatsApp, boleh WhatsApp saya, tak ada masalah. Nombor untuk WhatsApp pada ni adalah 012-444, tekan-tekan tak dapat. Tak, tu gurau. 444-8352. Nanti tim saya akan tulis dekat ruangan komen, email dan juga nombor telefon. Nombor telefon tu hanya untuk WhatsApp sahaja. So boleh tanya apa-apa untuk saya reply setiap mesej yang diberikan, insyaAllah. Jadi ada soalan-soalan lain yang nak ditanya? Soalan daripada Maisarah Sani. BMC perlu buat sebelum mula bisnes atau bisnes dah jalan? Sebenarnya soalan ni boleh dua-dua. Satu, sebaiknya sebelum buat bisnes, buat BMC dulu. Kalau dia tahulah. Tapi ramai orang ni dah buat bisnes dululah. Itu biasa. Itu biasa kan. Tapi jangan risau. Dah buat bisnes pun boleh betulkan balik bisnes model tu dengan buat BMC. Dan macam saya sebut tadi, BMC ni kena ulang balik buat setiap 6 bulan. 6 bulan kita kaji balik. 6 bulan kita kaji balik. Dan sepaling tidaknya adalah setahun sekali. Bila kena buat? Bila kita nak buat bajet untuk tahun hadapan. Jadi sekarang ni sebenarnya tempoh waktu yang paling sesuai untuk betulkan balik business model canvas untuk buat budgeting. Sekarang tim saya banyak buat program budgeting di banyak tempat lah untuk buat bajet. Bajet perlu dibuat dalam bulan 9, bulan 10 biasanya untuk tahun hadapan. Jadi kita at least kita dah tahu, kita dah buat balik business model kita sebelum buat budgeting, sebelum masuk tahun hadapan. Itu paling penting. Jadi kalau yang mana dah buat bisnes, tengok balik BMC, cari coach ataupun trainer-trainer yang ada untuk betulkan business model canvas. Lepas tu, buat betulkan balik bajet. Bajet ni adalah perancangan kewangan kita untuk tahun depan. Ramai orang dia tak plan. If you are not plan, you are plan for fail. Sebab tu saya sebut cerita, mesti kena ada bajet. Dan kenapa kita kena buat bajet untuk tahu tahun depan? Bukan kita tahu, saya kata ramai orang tanya, kenapa kena buat? Bukan kita tahu pun. Kita pun tak tahu esok hidup atau mati. Ya betul. Tetapi Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Perkataan ni yang paling penting saya sebut pada semua coach saya supaya
Kenapa kita kena buat plan? Kenapa kita kena rancang? Tahun depan kita nak untung berapa? Tahun depan kita nak buat sales berapa? Kos kita berapa? Untung berapa? Nak bayar income tax berapa? Nak bayar zakat berapa? Clear. Sebab Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. 5 tahun lagi, kita nak buat sale berapa? Kita nak untung berapa? Nak bayar tax berapa? Nak bayar zakat berapa? Itu paling penting. Dan 10 tahun daripada sekarang untuk capai misi kita. Berapa sales kita waktu tu? Berapa untung kita waktu tu? Dan berapa kita nak bayar zakat pada waktu tu? Jadi, macam saya sebut, Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Jadi kalau kita sangka kita untung, insya-Allah untung. Tapi kalau kita kata aku pun tak tahu untung atau tidak, so itulah jawapan dia juga. Kan sampai ramai kita tanya balik, you nak untung berapa tahun ni? Oh, kita tak tahu. Tengoklah berapa yang dapat lah. Itulah yang kita akan dapat. So biasanya saya suka cerita pasal plan lah. Buatlah perancangan kerana Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Doa islahul mukmin. Perancangan itu adalah doa. Perancangan itu adalah doa. Nombor-nombor yang kita tulis itu adalah doa yang sangat jelas apa yang kita nak capai. Jadi, business model canvas yang kita tulis ini adalah sebahagian daripada doa kita supaya bila kita buat bisnes berjaya. Doa itu yang paling penting. Sebab saya kata kita bukan buat berdasarkan pada diri kita, tapi kita buat ini adalah untuk perancangan. Tanpa perancangan kita tak tahu ke mana-mana dan tanpa perancangan kita tak tahu jelas apa yang kita nak buat. Berjaya atau tidak itu bukan urusan kita. Kita hanya kena buat, kita kena bertawakal. Itu paling penting. Buat hebat mana pun bisnes model kita, kalau bukan kejayaan itu hak kita, ia tidak akan berjaya. Tetapi kebanyakannya adalah if you have a plan, you will get what you plan. Kalau kita tanam pokok rambutan, kita akan besar nanti akan dapat buah rambutan. Kalau kita tanam pokok sawit, 3 tahun nanti sawit itu akan berbuah. InsyaAllah. Itulah planning dia. Tetapi kalau kita tanam pokok rambutan dan kita harapkan keluar pokok durian, ini tidak akan jadi macam tu kan. Boleh jadi kalau Allah nak bagi, tapi sebenarnya apa yang kita usahakan itulah apa yang kita dapat. Jadi terima kasih kepada sesi ini dan ramai sahabat kita bersama dengan saya sampai penghujung. Terima kasih dan saya letakkan email saya di contact number untuk WhatsApp. Boleh tanya saya lanjut dan nak apa-apa kekangan ataupun pertanyaan berkenaan dengan business model canvas, lebih kepada structuring company ataupun untuk membetulkan bisnes dan juga untuk brandingkan semula apa yang kita buat. Jadi apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada saya sendiri dan kelemahan yang kita ada. Dan terima kasih kepada pihak PUJB memberi peluang kepada saya untuk sesi kedua dah sekarang untuk bersama dengan usahawan Johor terutamanya dan juga usahawan di luar pada Johor untuk kita terus membetulkan dan juga belajar. Orang kata belajarlah sampai bila-bila. Belajar itu daripada buayan hingga kalian lihat. Itulah ilmu walaupun negeri Cina. So ilmu ni tak akan habis sampai bila-bila. So nak berjaya kena ada ilmu. Pesanan saya akhir saya kata, guru saya pesan, nak berjaya dunia kena ada ilmu, nak berjaya akhirat kena ada ilmu. Dan nak berjaya dunia dan akhirat mesti kena ada ilmu. Ilmu ini kena cari. Ilmu tidak akan datang sendiri. Ilmu ini perlu dicari guru ni untuk diajar kepada kita. InsyaAllah. Kadang-kadang ilmu yang kita belajar itu kita tak pandai semua. Tetapi barakah daripada ilmu yang kita belajar. Asbab kita belajar itu menjadikan kita akan dapat keredaan Allah SWT dari memberikan kita rezeki bertambah-tambah. Dan saya doakan kepada semua sahabat-sahabat saya yang bersama dengan saya sekarang dan juga yang mendengar selepas ini dan juga semua usahawan yang ada akan diberkati oleh Allah SWT. Bisnes yang kita buat mencapai bisnes yang untung. Bisnes kita memberi manfaat pada lebih ramai orang. Bisnes yang kita buat itu membantu kita, keluarga kita dan seluruh umat yang ada. Dan insya-Allah bisnes yang kita buat itu membawa kita kaya dunia dan juga kita kaya bahagia di akhirat nanti insya-Allah. Amin. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.